kita masa kita senang, kita mungkin lupalah. Saya lah. Tapi bila kita susah, kita ingat dia. Okey. Time kita ingat dia tu, dia akan tolong kita balik lah. Okey. Saya dah meremang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada seorang lagi kontraktor daripada Walak Design and Build, Tuan Samsul Alsagar. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Walak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul daripada Walak Design and Build, daripada syarikat Walak Wira Sdn Bhd. Walak menyediakan perkhidmatan untuk extend rumah atau sambung dapur dan bina rumah sebiji. Jenama Walak tu macam bagi saya satu jenama yang ada identiti sendiri. Siapa Walak ni? Okay Puan, Walak ni sebenarnya nama timbangan ayah saya masa dia kecil. Company yang saya usahakan ni adalah saya sambung daripada dia. Oh, maknanya Walak ini adalah syarikat yang ditubuhkan oleh ayah Tuan Samsul. Betul, masa saya masih belajar. Selepas saya habis belajar, saya kerja dengan orang dulu, cek pengalaman. Dalam 3-4 tahun, saya dipanggil balik ke syarikat ayah saya ni. Kenapa pergi cari kerja dengan SPA? Kenapa tak nak tak nak terus sama bekerja dengan Walak? Saya nak cuba kerja di tempat luar. Kerja dengan ayah ni tak semudah yang kita sangka lah. Betul. Kadang kita ada pendapat, tapi betul by dia. Apa-apa keputusan by dia. Walaupun kita ada, bagi saya, pendapat saya mungkin lebih boleh digunakan. Tapi tidak. Saya kena refer kat dia. Tapi ialah, dia kan bos saya. Bos merangkap ayah saya. Okay, saya cubalah cari online SPA. Dan saya dah dipanggil untuk ujian dan another step untuk interview lah. And then bila saya beritahu, saya kena marah dengan dia. Dia kata nak jual company tu. Oh, mengajuk. Mengajuk. Betul. Jadi at the end, saya tak pergi interview, saya teruskan kerja dengan dia. Sekarang ni dah mengambil alih lah. Betul Puan. Ayah Tuan Samsul lebih kurang macam geng-geng saya dulu-dulu lah, zaman kita dulu-dulu. Okay, zaman kita dulu-dulu zaman kontraktor dulu-dulu, kita ada cara kita buat marketing. Kita ketuk pintu agensi, kita ketuk pintu JKR, marketkan diri kita. Dulu-dulu ayah Tuan Samsul nak dapatkan projek, macam mana dia buat? Betul kan. Saya ikut dia. Kita pergi jabatan kerajaan. Bawa company profile. Bawa company profile kan. Okey. Dan kadang-kadang kita tak tahu company profile tu dia orang simpan kat mana. Tapi kita masih teruskan juga pada tahun 2010, 2015 lah. Itu kita panggil marketing tradisional lah. Betul Puan. Kita pergi jabatan JKR. Dapatlah juga job. Dapat juga Puan. Okay. Dan pada masa sama kita masuk sebuah harga juga. Lawan kan. Buat masa sekarang saya masih teruskan lagi. Saya ada tim saya untuk pergi ketuk pejabat kerajaan. Cuma untuk saya ada segmen lain di mana lebih kepada digital marketing untuk online. Kita ada Facebook, kita ada website di mana klien boleh akses terus kepada company saya. Itu lagi klien yang suka berurusan di hujung jari. Betul. So kira generasi kedua yang menguruskan Walak ini mengikut era sekarang ini yang kita berada dalam era digital, buat marketing pun marketing digital. Betul Puan. Berapa tahun Tuan Samsul take over Walak ni daripada ayah? Saya sudah 8 tahun lah. Dalam 7-8 tahun tu, biasalah kita kontraktor kan orang berniaga. Ada pasang, ada surut, ada naik, ada turun. Ada tak detik-detik di mana Tuan Samsul, sebab tadi kan dah dapat peluang temu duga dengan SPA, kalau kita teruskan kita dapatlah pendapatan bulanan tetap. Betul, maknanya gaji tiap-tiap bulan memang confirm masuk. Tapi bila uruskan syarikat sendiri, ada pekerja sendiri, kita bukan fikirkan gaji kita dulu, kita kena fikirkan gaji pekerja kita. Gaji kita last. Betul Puan. Yang leader it last kan. Sepanjang saya take over ni, banyak juga turun dan naiknya sebenarnya kan. Kadang bila kita fikir kenang balik, dia akan rasa sebab sikit lah. Especially bila orang tak bayar. Lebih lagi masa PKP tu, kita ada projek dan bila kita nak start balik, harga barang naik.
nak tak nak kita kena teruskan juga. Sebab kita ada agreement dengan tuan rumah. Walaupun kita cakap dengan tuan rumah kita perlukan kos tambahan, saya rasa dia tak pedulilah. Sebab kita dah ada agreement. Jadi kita teruskan juga. Kat situ kita alami kerugian lah sebenarnya. Projek tu rugi sebenarnya. Maksud dengan tak bayar lagi. Selain daripada saya direct dengan tuan rumah, saya juga kadang dipanggil oleh kawan saya sebagai ID contractor, sebagai subcontractor dia. Sebab mungkin dia boleh design tapi dia tak boleh buat kerja-kerja wet work. Itu pun at the end of the project dia tak bayar saya sebahagian lah. Jadi benda tu sikit sebanyak menjejaskan cash flow saya untuk bayar-bayar pekerja dan tukang. Tuan Samsul, terima kasih kerana menerima kunjungan kami. Hari ini kita berpeluang untuk melihat kerja-kerja yang sedang dibina oleh Wallach Design and Build. Boleh tak kita just nak tahu sedikit mengenai projek ni? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim My Contractor Puan atas sudi datang ke site kami. Kita sekarang berada di tapak klinik kesihatan Bukit Cerakah Jeram. Untuk kali ini projek ni adalah untuk demolish sebahagian daripada klinik dan menaikkan semula, menaik taraf klinik kesihatan yang lama pada klinik kesihatan yang baru. Secara generalnya klinik ni ada dua bahagian, satu bahagian konkrit dan satu bahagian kayu. Bahagian kayu tu kita demolish terus dan kita naikkan dinding, tapi bahagian dinding juga bumbung semua kita buka, pasang baru. So maknanya bangunan asalnya adalah bangunan kayu dan konkrit. Sebahagiannya kayu, sebahagiannya konkrit. Maknanya yang bangunan kayu itu diruntuhkan menjadikan bangunan baru, dan bangunan lama bangunan konkrit. Jadi bangunan baru dan bangunan lama ini termasuklah kerja-kerja menukar keseluruhan bumbung. Bumbung lama kita pakai metal deck warna merah yang ada lama. foam. Yang lama punya. Yang lama. Jadi bila ditukarkan dengan bumbung baru, bumbung yang macam mana? Kita pakai metal deck juga yang diluluskan oleh pejabat kesihatan yang ada foam. Klinik kesihatan ni yang lama ni dulu umur dia berapa tahun? Klinik kesihatan ni dah lebih daripada 20 tahun. Ini projek kesihatan di bawah pejabat kesihatan daerah. Anggaran kasar dalam lebih 500,000. Berapa tempoh yang diberikan untuk membina keseluruhan projek ini? Saya diberi tempoh sehingga 5 bulan daripada tarikh dapat SST sehingga ke handover. Cuma pada kerja-kerja awalan dapati tanah yang sedia ada terlalu lembut. Hasil daripada ujian soil investigation dan kami bentangkan kepada arkitek dan engineer, mereka bercadang untuk kita letak piling sebab tanah di sedia ada ni terlalu lembik. Kalau ikutkan tempoh masa yang diberikan 5 bulan itu adalah untuk meruntuhkan bangunan kayu lama, membina bangunan konkrit baru dan menaik taraf bangunan konkrit yang lama. Jadi dalam skop awal tu tak adalah kerja-kerja menanam curocok untuk memampatkan tanah. So bila dah ada ini dikira apa? Untuk kerja-kerja tambahan tu dikira sebagai variation order atau dipanggil BO. Atas saranan konsultan dan jurutera, saya mencadangkan untuk kerja-kerja tersebut ditambah dengan tempoh masa lagi 2 minggu. Kadang isu yang berlaku pada kontraktor ini, bila ada kerja-kerja tambahan, mereka perlu menyiapkan kerja-kerja sedia ada dicampur dengan kerja tambahan tapi dalam tempoh waktu yang disyaratkan dalam kontrak awal. So macam ini dapatlah dia punya, kita panggil EOT lah. Betul Puan. Betul. Kadang-kadang bila kita sebut EOT nampak macam perspektif negatif. So EOT sebab terdapat kerja-kerja VO di dalam projek tersebut. Projek ni adalah projek design and build. Betul. Bermakna projek ini dianugerahkan kepada Wallach sebagai kontraktor dan kontraktor perlu melantik perunding binaan. Betul. Jadi Tuan Samsul melantik arkitek dan jurutera. Ada perspektif berbeza mengenai perunding binaan yang dilantik oleh pemilik projek dengan perunding binaan yang dilantik oleh kontraktor. Apa pandangan Tuan Samsul yang mengatakan kalau kontraktornya lantik perunding binaan, mungkin akan ada maksudnya personal interest
Faham? Apabila kontraktor melantik perunding binaan, mungkin boleh menyebabkan isu-isu penting disorokkan oleh perunding binaan ni hingga menyebabkan pemilik projek tidak tahu ada masalah dalam projek ini. Saya declare lah. Saya bukan arkitek dan engineer ni bukan semata-mata sign pada drawing. Saya panggil diorang bersama, berbincang dari segi design dengan klien. Okay, jadi benda tu telus lah kita buat secara transparent. Jadi pemilik projek pun duduk bersama dengan kick-off meeting. Tuan Samsul memperkenalkan pemilik projek dengan pasukan perunding binaan yang Tuan Samsul latih. Yang mana satu sebenarnya senang untuk projek. Pemilik projek lantik perunding binaan dan hanya melantik kontraktor apabila projek bersedia untuk dibangunkan, ataupun pemilik projek lantik kontraktor untuk uruskan semuanya daripada langkah melantik perunding binaan hingga projek siap. Kalau saya sendiri sebagai kontraktor, saya lebih prefer untuk saya lantik arkitek saya sendiri dan engineer saya sendiri. Sebab kita lebih senang berkomunikasi. Okey, lebih memahami, ada chemistry, senang berunding. Okey, faham. Okay. Sebab ego perunding lain-lain pun. Faham. Okey. Lebih komunikasi itu lebih mudah apabila perunding binaan kita lantik sendiri. Betul. Berbanding dengan berurusan dengan perunding binaan yang dilantik oleh pemilik projek. Bagi memastikan yang hak pemilik projek itu masih terjaga, kita melantik perunding binaan yang bertauliah, yang kompeten, yang kita tahu ada etika dan tanggungjawab mereka dalam memainkan peranan sebagai perunding binaan tanpa menyembunyikan apa-apa maklumat yang perlu diketahui oleh pemilik projek. Betul. Okay. Tuan Samsul, ini adalah kawasan bangunan kayu lama yang diruntuhkan. Betul. Dan dibina semula dengan bangunan konkrit. Betul. Sekarang ni teknologi binaan ada pelbagai teknologi. Kita dulu bermula dengan teknologi kayu. Itu yang ada bangunan kayu. Okey. Kemudian kita ada teknologi konvensional. Projek ini dia menggunakan teknologi apa? Projek ni kita menggunakan teknologi IBS atau nama panjang dia Industrial Building System. Untuk dinding. Untuk dinding, Puan. Okay. Tetapi atas saranan jurutera dan keadaan tanah sedia ada, kita masih menggunakan konvensional. Kita buat rough foundation, bawah rough foundation tu kita letak piling bakau dan kita masih menggunakan tiang dan row beam. Konvensional ikat batu tu yang lama tu kita tukarkan kepada IBS. Dalam kontrak adalah menggunakan IBS. Dan kita propose brand yang kita cadangkan. Kita hantar kelulusan bahan. Diluluskan oleh pejabat jurutera, pejabat kesihatan. Diluluskan baru kita beli. Kita tak boleh pasang terus lah. Untuk panel yang kita pakai ni, kita ada kelulusan SIRIM, CIDB dan MOMBA. Dalam sertifikat yang kita hantar katalog dan hantar spek kepada jurutera untuk disemak, ada kelulusan SIRIM, CIDB dan MOMBA. Katalah kita ambil keseluruhan ikat bata semua pakai konvensional. Selalunya saya rasa dalam 6 hingga 18 bulan. Betul, Puan. Tapi dengan menggunakan dinding IBS, dah tak ada lagi kerja ikat bata. Kerja ikat bata dengan nak tarik penang, nak susun bata, nak pancung mortar, nak turap, lepas tu nak tunggu kering, and then after that nak kena simen, lepas tu nak kena skim, and then barulah cat. Ini dah kira first layer cat lah kan? Betul, Puan. Ada kod. Okay. So sekarang ni dah tak payah lagi benda tu. Ambil aja dinding panel IBS ni, pasang saja. Betul. Berapa lama sekarang ni dengan dinding IBS tempoh projek dilaksanakan? Saya spesifikkan kepada dinding saja. Kalau saya rasa ikat batu, saya rasa ambil 2 ke 3 bulan. Tapi dengan guna dinding IBS ni, dengan keluasan yang sedia ada ni,
Saya rasa sebulan dah boleh siap. Saya rasa 2 minggu dah siap. Adakah pemasangan ini memerlukan certified installer ataupun tukang yang biasa boleh pasang? Okay, untuk pemasangan installer, pemasangan panel ni, kita beli dengan pembekal akan datang ajar. Kita boleh guna tukang yang biasa. Pembekal yang bekalkan kita, dia akan datang, akan ajar untuk first stand panel. Lepas tu dari semasa ke semasa akan datang pantau. Kaedah IBS ni, saya rasa kalau kita berada kat dalam tu, lebih sejuk berbanding dengan ikat bata. Saya masuk Tuan Samsul. Sila Puan. Inilah dinding IBS-nya. Betul Puan. Kita hanya perlu skim sambungan antara panel saja. Okey. Tanpa kita skim seluruh dinding dia. Okey, dia punya dekat joining dia sajalah. Pada saya, setiap projek ada keunikannya sendiri, ada ceritanya sendiri. Boleh tak kita tahu apa cerita belakang projek ni sekiranya ada? Okey Puan, untuk makluman, kerja ni ditenderkan pada sekitar bulan 5 atau 6 macam tu lah, lepas raya. Jadi saya pernah attend kelas Puan K107 pada sebelum PKP saya rasa. Okey. Offline lah, secara berdepan. Jadi daripada situ saya banyak belajar dari segi documentation, susunan dokumen-dokumen dia, pengalaman dan kepentingan kedudukan keuangan yang kukuh untuk kita bid beberapa partisipan dalam tender tu. Okey. Jadi bila saya balik, saya study dengan kerani saya dapati kesilapan kami sebelum ni adalah kita tak ambil kira semua tu. Jadi untuk kali ni saya banyak belajar daripada kelas-kelas Puan. K107 tu lah. K107 betul. Jadi ilmu saya K107 K107 tu memang impak yang besar bagi saya. Ini jujur bukan nak itulah kan. Okay. So segi documentation memang tip top lah. So maknanya daripada K107 tu lah terhasil je projek ni. Terhasil projek ni dan beberapa projek sebelum ni. First time dapat projek bangunan. Ada tak smooth macam gini? Tak Puan, betul. Okey, apakah orang kata bila tak ada pengalaman, kita melakukan kecuaian yang boleh dielakkan? Mungkin pengalaman tersebut boleh dikongsikan dengan rakan kontraktor kita di luar sana. Pertama sekali, bagi saya ilmu lah Puan. Walaupun saya belajar tinggi lah orang kata kan, degree, tapi saya banyak belajar daripada tukang-tukang saya juga sebenarnya. Walaupun dia tak belajar tinggi, tapi memang banyak saya belajar dengan dia secara indirectly lah. Dari segi siku bangunan. Siku bangunan. Walaupun kita belajar teorem Pythagoras, saya ingatkan saya belajar tinggi, saya ingat dia kena dengar cakap saya. Tapi sebenarnya kalau kita bertukar-tukar pandangan, kita dapat hasil yang lebih baik sebenarnya. Kalau contoh yang kita baca siku tu kan, lecturer akan lukis-lukis je dekat whiteboard. Tapi bila dekat site, banyak faktor elemen yang kita kena ambil kira. Betul. Dari segi kira-kira kan, macam teorem Pythagoras lah, kali berapa kuasa 2 semua, saya boleh buat. Cuma on site tu, mungkin dari segi nak pantau tarik benang, mungkin saya kurang mahir. Tarik benang tu maknanya ada skill yang human skill. Betul Puan. Tak belajar dekat universiti, tapi saya belajar dekat tapak. Masa first project. Maknanya jangan pandang rendah skill tarik benang. Exactly. Selain daripada siku, apa lagi boleh tak share lagi satu elemen yang benda yang kita tak belajar dekat bilik kuliah, benda yang tapi perlu diambil kira bila kita sebagai kontraktor baru? Ambil level lah. Ambil level. Kalau biasa kita ambil level pakai teropong tu kan. Tapi yang dia ada banyak cara sebenarnya. Dekat site kita, kadang kita pakai pipe air tu, ambil level. Kalau ambil level dekat septic tu, untuk kita tarik pipe nak bawa ke septic tu. Ramai
kontraktor terkesan kerana PKP. Projek sebelum PKP dan projek selepas PKP. Harga yang ditawarkan sebelum PKP rata-rata tidak mampu dilaksanakan dengan skop kerja yang sama selepas PKP kerana banyak faktor. Faktor utama adalah bahan binaan utama naik. Faktor kedua, pekerja sukar didapati. Permintaan tinggi hingga menyebabkan pekerja-pekerja sendiri menaikkan upah gaji mereka. Ramai rakan-rakan kita dekat luar sana terkesan. Ia memberi tekanan yang hebat bukan sahaja kepada cash flow kita, ia juga memberi tekanan yang hebat kepada emosi kita, emosi sebagai kontraktor. Ada kontraktor diheret ke muka pengadilan, disaman, di tribunal, ada kontraktor yang diviralkan, ada kontraktor yang kerana tekanan-tekanan tersebut terus menghilangkan diri. Ada kontraktor yang masih merangkak-rangkak cuba mencari tapak untuk membina semula perniagaan mereka. Tuan Samsul antara kontraktor yang walaupun menghadapi semua masalah tersebut selepas PKP masih terus gagah berdiri, masih terus mengayuh hingga melaksanakan projek yang kita lihat hari ini, dan saya tahu ini bukan senang. Semua orang jatuh dan semua orang perlu bangun, dan bukan senang untuk orang kata walaupun belum stable tapi masih dekat luar masih mampu melaksanakan projek dengan. Apa yang Tuan Samsul boleh kongsikan dengan rakan-rakan kontraktor kita dekat luar sana yang masih mencari-cari arah atau mencari-cari tapak atau mencari-cari inspirasi untuk mereka bangkit semula selepas dihempas dengan PKP? Okay, bagi saya sistem sokongan lah sebenarnya. Macam saya ada sokongan adik-beradik kan. Walaupun tidak dari segi financial, tapi dari segi semangat untuk teruskan projek ni. Dan juga kawan-kawan kontraktor yang lain. Walaupun kawan-kawan kontraktor tu sebagai kompetitor dalam tender, tapi kita kadang-kadang kita duduk macam mana kita nak buat, projek mana kita nak pergi sama-sama kan. Itu maknanya kita perlu dapatkan sistem sokongan emosi. Betul, Pak. Kita dapat sistem sokongan emosi, kita dapatkan sistem sokongan moral yang boleh duduk bersama walaupun sebagai pesaing, tapi persaingan yang sihat. Betul, Pak. Bagi saya kita tak boleh bergerak seorang lah. Macam kita ada macam grup kita tu, kita ada bertukar-tukar pandangan kat mana nak cari supplier ni, kat mana nak dapat barang murah kan. Kita akan bertanya dalam grup tu dalam walaupun saya rasa kesemua tu kontraktor, tapi kita boleh share maklumat kontak tu, dan itu namanya persaingan sihat. Betul kan? Kita tahu kita bersaing untuk projek yang sama, tapi kita masih bertukar-tukar maklumat sebab kita percaya kita berusaha, tapi rezeki Allah yang tetapkan. Betul, kan? Kalau kita kongsi maklumat atau kita simpan maklumat, kalau projek tu dah memang bukan kita punya, kita simpanlah maklumat macam mana pun, memang kalau Allah dah takdirkan bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Betul, kan? Tapi kalau Allah dah takdirkan itu rezeki kita, kita share lah, walaupun harga pun kita share, walaupun benda-benda yang kita orang lain tak nak share pun kita kongsi maklumat, tetap rezeki itu kita akan dapat. Betul, Pak. Okay. Sisi sokongan tu kita kecil kawan yang betul lah. Kalau kawan yang ajak kita benda yang tak betul, kita masih berkawan, cuma kita cuba jarakkan sikit lah. Kalau kita buntu tu, kita mencari ilmu lah kot, bagi saya. Walaupun memperbaharui. Betul. Walaupun kita tak ada projek, tapi kita masih teruskan mencari ilmu, membaca. Macam mana ni? Dia tengah masih menangis dekat bucu katil ni. Macam mana nak suruh dia tinggalkanlah bucu katil tu, bangun? Bagi saya, kita pulang ke surau lah sebenarnya. Bagi saya lah. Membina hubungan dengan Allah semula. Saya tak nafikan benda tu. Masa kita senang, kita mungkin lupa lah. Saya lah. Tapi bila kita susah, kita ingat dia. Okey. Tapi bila kita ingat dia tu, dia akan tolong kita balik lah. Saya dah meremang belum. Betul. Sebenarnya kadang-kadang benda yang kita hadapi, ujian-ujian tersebut adalah satu kasih sayang Allah kepada kita, kerana Allah tahu dengan ujian tersebutlah kita akan kembali kepadanya. Betul, exactly. Itu lebih baik daripada Allah tak bagi ujian dan kita terus lena dan leka dengan kesenangan yang diberikan. Betul,
saya kadang-kadang nak tanya juga Puan. Kalau kita dekat Facebook tak sempat nak tanya kan. Okey. Macam mana expectation Puan macam dan pandangan Puan lah supaya kontraktor muda macam kami ni dilihat sebagai profesional pada masa akan datang dan dilihat profesional oleh anak muda sekarang. Jangkaan saya adalah apabila kita melaksanakan kerja secara cowboy, kita memberi perspektif kepada orang di luar sana, masyarakat di luar sana yang kita ni cowboy. Tetapi apabila kita melaksanakan kerja mengikut keperluan industri, melaksanakan kerja itu adalah mengikut method statement yang ditetapkan oleh industri, menggunakan bahan binaan yang ditetapkan oleh industri, menggunakan kepakaran, kompetensi dan segala-galanya mengikut standard industri. Walaupun ia memerlukan kos yang tinggi, sebab dia memerlukan kos yang tinggi, tetapi dengan menggunakan apa yang dispesifikasikan oleh industri inilah yang menjadikan kita punya kerja itu berkualiti. Walaupun mungkin sedikit leceh, semua nak ikut standard spek, tapi yang kita hendak beri adalah sesuatu yang berkualiti, yang kosnya kalau daripada segi binaan mungkinlah besar, tapi daripada segi penyelenggeraannya murah. Dan dibina dalam tempoh masa yang dibina dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, dan tempoh masa yang telah ditetapkan ini kita boleh patuhi apabila kita mempunyai pekerja yang mempunyai kemahiran yang tidak memberi kita banyak masalah dekat tapak. Faham. Susah tak? Kalau baru-baru kan susah jugalah. Sebenarnya kalau kita baru-baru memang susah, tapi kalau kita dah biasa, lama-lama kita tak nak benda yang less than the quality. Dan sebenarnya pemilik projek apabila kita buat kerja quality dan menggembirakan mereka akan keep on panggil kita lagi. Kalau orang tanya persaingan, saya rasa persaingan benda yang biasa. Ada dua cara aja untuk mengatasi persaingan. Satu, kita kena ada kelebihan pesaing. Maknanya kalau dia dapat kerja itu kerana kemahiran, kita pun kena pastikan kita mempunyai kemahiran yang sama. Itu semua orang boleh buat. Tapi ada yang tak semua orang boleh buat, iaitu kelebihan keunggulan. Kelebihan keunggulan ni kita seorang sahaja dekat dalam pasaran ada. Kelebihan keunggulan ni kita kena cari. Nak cari itu, you kena duduk dengan tim you, buat brainstorming. Once you tahu you punya keunggulan, then senang nak masuk market. Antara keunggulan Walak yang saya nampak dekat sini ialah nombor satu, you multitasker contractor. Maknanya daripada sekerja kerja, sebesar-besar kerja, daripada konvensional sampai teknologi you boleh buat. Yang nombor dua, company you dah established, dah daripada you generasi kedua. Nombor tiga, you membuktikan yang Walak membuktikan apa sahaja masalah dekat projek, Walak tak lari. Itu jalan terus. Kita jalan terus demi perniagaan kita. Tapi apa yang kita nak buktikan dekat sini, walaupun projek itu rugi, kita tetap akan selesaikan hingga titisan pasir terakhir. Betul kan? Itu yang saya rasa tak ramai kontraktor. Antara keunggulan kita sebab kita sudah buktikan. Ada tak projek PKP yang tergendala? Tak ada. Dan you boleh buktikan itu keunggulan you. Berjaya menyiapkan semua projek, berjaya menyerahkan semua projek siap walaupun because of PKP. Baik. Itu saja untuk hari ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Samsul kerana meluangkan masa untuk segmen My Contractor kita. Ada apa-apa lagi tak Tuan Samsul nak bagi tahu dekat luar sana tentang My Contractor atau apa saja? Akhir sekali saya minta saya mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Mahanum dan tim My Contractor, dan pesanan saya teruskan belajar. Untuk mereka yang menyokong My Contractor, kami ucapkan ribuan terima kasih dan teruskan menyokong kami supaya kami dapat melahirkan lebih ramai kontraktor di Malaysia dan juga melahirkan lebih banyak projek berkualiti. Sekian, terima kasih.